Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazana Izzati binti Nur Azami dari kelas 552 AS8. Hari ini saya hendak membuat penerangan dan pembentangan berkaitan falsafah Tuhan dalam agama Druze yang merangkumi asal-usul dan sifat Tuhan, peranan Tuhan kepada alam dan tokoh agama. Di dalam video ini juga saya akan membuat penerangan dan pembentangan mengenai artikel yang telah saya kaji yang bertajuk The Prohibition of Reinstating a Divorced Wife in the Druze Family, iaitu dalam bahasa Melayunya ialah larangan tindakan merujuk semula isteri yang telah diceraikan dalam sebuah keluarga penganut agama Druze. Baiklah, pertama sekali, apakah itu agama Druze? Agama Druze atau juga disebut sebagai Druzi dalam bahasa Melayu merupakan salah satu daripada sebuah agama monoteism dan salah satu agama Abraham, iaitu agama yang mengamalkan prinsip dan kepercayaan terhadap satu Tuhan ataupun Tuhan yang tunggal. Penganut agama ini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang sama seperti agama Islam Sunni dan juga Islam Syiah, iaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana agama Druze merupakan salah sebuah agama yang terbentuk dan bermula awalnya dari ajaran Syiah Ismailiyah. Apakah pula Syiah Ismailiyah? Syiah Ismailiyah merupakan salah satu mazhab dengan penganut terbesar dalam agama Islam Syiah. Agama Druze ini mengetengahkan konsep keagamaan dan juga falsafah, terutamanya falsafah Yunani kuno. Walaupun disebut sebagai pecahan agama yang terbentuk dari Islam Syiah, agama Druze mempunyai fahaman mereka yang tersendiri. Di dalam bahagian ini kita akan membincangkan asal-usul dan sifat Tuhan agama Druze. Seperti yang telah diterangkan, sifat Tuhan agama Druze adalah tunggal. Penganut agama Druze yang disebut sebagai Al-Muwahhidun telah meletakkan kepercayaan kepada satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Tuhan itu dianggap tunggal, mereka tetap percaya bahawa Tuhan itu lahir dan juga melahirkan. Mereka juga mempunyai kepercayaan bahawa Tuhan telah menjelma di atas muka bumi di dalam susuk tubuh seseorang manusia. Jemaah Tuhan yang mereka percayai ialah Khalifah ke-6 ketika zaman Ismailiyah, iaitu Al-Hakim bi Amrullah sebagai jemaah Tuhan tersebut. Al-Hakim bi Amrullah yang bermaksud pemimpin di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala telah dianggap sebagai salah satu bentuk reinkarnasi Tuhan di atas dunia oleh para Al-Muwahhidun. Hal ini menjelaskan tentang kebolehan dan sifat Tuhan agama Druze untuk melakukan reinkarnasi atau kelahiran semula di atas muka bumi. Seterusnya ialah peranan Tuhan terhadap alam. Seperti yang kita tahu, Tuhanlah yang telah menciptakan alam dan Tuhan juga menurut pelbagai agama mempunyai berbagai-bagai peranan terhadap alam. Sebagai contoh, Tuhan penganut agama Islam telah menitik beratkan penjagaan alam di samping ia juga menjadi salah satu ibadah yang dituntut. Bagi agama Druze, para Al-Muwahhidun percaya bahawa Adam bukanlah manusia pertama yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagaimana kepercayaan agama lain. Namun begitu, mereka mengatakan bahawa Adam ialah manusia pertama yang telah mempercayai kewujudan Tuhan. Selain itu, Tuhan agama Druze iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan jumlah roh dan jasad yang tetap untuk hidup di dunia. Tiada jumlah yang lebih dan kurang yang diciptakan oleh Tuhan. Hal ini dapat diterangkan dengan kepercayaan mereka bahawa apabila seseorang penganut agama Druze meninggal dunia, maka seorang bayi agama Druze turut dilahirkan dalam waktu dan masa yang sama. Seterusnya, Tuhan agama Druze ini juga telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka buminya, atau juga disebut sebagai God's successors, iaitu penjaga yang akan menjaga dan mengekalkan sistem di dunia. Sesiapa yang menjaga dan memelihara alam akan mendapat kebaikan, manakala siapa yang membuat kehancuran akan mendapat balasan yang setimpal dengan kelakuannya.
Di dalam bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai tokoh agama Druze. Tokoh agama boleh disebut sebagai seseorang yang telah membangunkan agama tersebut dan bertanggungjawab dalam membina akhlak dan memberikan dakwah kepada para penganut agamanya. Tokoh dalam agama Druze yang paling utama pastinya Al-Hakim bin Abdullah. Terdapat satu kisah mengenai Al-Hakim oleh para Al-Muwahhidun apabila pada suatu hari Al-Hakim telah dikabarkan menghilangkan diri. Dan para penganut agama Druze percaya bahawa Al-Hakim akan kembali dan datang sebagai petunjuk dan penerang kepada jalan yang benar bagi agama mereka. Seterusnya, tokoh agama mereka yang kedua ialah Hamzah ibni Ali ibni Ahmad. Beliau merupakan pengasas kepada agama Druze di samping Muhammad Ad-Duruzi. Hamzah juga disebut sebagai ketua dalam agama ini, di mana beliaulah yang telah menyebarkan fahaman tentang agama Druze pada awalnya. Selain itu, beliau jugalah yang telah mengakui dan menguar-uarkan perihal kewujudan Al-Hakim merupakan jelmaan Tuhan di dunia. Baiklah, selesai sudah bahagian falsafah ketuhanan dalam agama Druze yang merangkumi asal-usul dan sifat Tuhan, peranan Tuhan terhadap alam dan juga tokoh agama. Di dalam bahagian ini pula saya hendak membincangkan dan mengulas mengenai artikel yang telah saya kaji yang bertajuk The Prohibition of Reinstating a Divorced Wife in the Druze Family, karya Aharon Laish. Pertama sekali saya ingin bercerita tentang penulis artikel ini, iaitu Aharon Laish. Beliau merupakan seorang profesor dan pensyarah di Institut Pengajian Asia dan Afrika di Hebrew University of Jerusalem. Beliau telah dilahirkan di Suwałki, Poland. Beliau juga mempunyai banyak karya yang terkenal, terutamanya di dalam bidang perundangan agama. Sebagai contoh, Sharia and Custom in Libyan Tribal Society dan juga Women and Islamic Law in the Non-Muslim State. Di dalam artikel yang telah dikaji, penulis telah membawakan isu berkaitan penerangan tentang undang-undang agama Druze di samping memberi kefahaman yang lebih kepada para pembaca. Ketika beliau mengutarakan sebarang hujah di dalam artikelnya, beliau mendapatkan kelulusan yang sah dan persetujuan daripada Mahkamah Syariah. Hal ini menunjukkan kebenaran dan ketulusan dalam hasil pengarangan artikel itu sendiri. Terdapat beberapa isu yang telah diketengahkan oleh penulis di dalam artikel ini. Artikel ini telah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu di dalam bahagian pertama, penulis telah memberikan penerangan secara ringkas mengenai tindakan dan larangan merujuk semula isteri yang telah diceraikan dalam agama Druze. Selain itu, penulis turut membuat perbandingan antara perundangan Islam dan juga perundangan Druze. Di dalam bahagian kedua pula, penulis menegaskan lagi bahawa larangan pembatalan perceraian dalam agama Druze adalah muktamad dan tidak boleh dibatalkan. Hal ini kerana larangan itu telah dianggap sebagai salah sebuah adat yang telah diwarisi sejak dahulu lagi. Dan di dalam bahagian ketiga pula, penulis telah menerangkan mengenai pendapat dan keputusan daripada kadi yang disebut juga sebagai ulama dalam agama Druze mengenai perihal larangan pembatalan perceraian atau merujuk semula dalam sesebuah perkahwinan penganut agama Druze. Perkara ini telah disimpulkan bahawa kesemua kadi dalam agama Druze bersetuju dengan larangan tersebut. Terdapat beberapa isu yang menarik yang telah menarik perhatian pengkaji dan pembaca yang telah diketengahkan oleh penulis di dalam artikelnya, iaitu apabila beliau membandingkan perundangan Islam dan Druze mengenai isu rujuk semula atau pembatalan perceraian tersebut. Walaupun Druze merupakan pecahan daripada agama Islam Syiah, kita dapat lihat perbezaan yang agak ketara dalam pelaksanaan undang-undang keagamaan, terutamanya dalam hal perkahwinan dan penceraian. Pada pandangan saya sebagai seorang pembaca serta pengkaji artikel ini, saya agak bersetuju dengan hujah yang telah disertakan dan disampaikan oleh penulis di dalam artikelnya, iaitu beliau berpendapat bahawa ketiadaan toleransi dalam pelaksanaan larangan pembatalan perceraian di dalam agama Druze. Perkara ini dapat dijelaskan melalui petikan artikel yang menjelaskan bahawa pasangan suami isteri agama Druze yang telah mengalami perceraian dilarang dengan keras untuk berjumpa di bawah satu bumbung, bahkan berbincang mengenai sebarang hal. Selain itu,
Pengkaji juga bersetuju dengan perbandingan antara dua agama iaitu agama Islam dan juga Drus yang telah diletakkan oleh penulis di dalam karyanya. Perundangan Syariah Islam menjelaskan bahawa tindakan merujuk semula isteri yang telah diceraikan adalah dibenarkan dengan syarat. Undang-undang ini dapat membuka lagi peluang untuk kedua-dua pasangan mendapatkan peluang untuk memperbaiki hubungan mereka dalam perkahwinan tersebut. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-229 yang bermaksud, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu, bolehlah dia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya atau menceraikannya dengan cara yang baik. Di akhir pembentangan ini kita dapat lihat keunikan serta perbezaan antara agama yang terdapat di dunia. Kita juga dapat mempelajari perundangan dalam agama Drus seperti yang telah dibincangkan. Kelainan serta perbezaan dalam agama ini dapat menonjolkan lagi keunikan agama tersebut untuk dikaji, dipelajari serta dihormati oleh penganut agama lain. Kita mestilah menghormati dan memahami mengenai fitrah seseorang manusia untuk beragama. Baiklah, itu sahaja untuk pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.